Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan kemahiran tata bahasa, iaitu ayat majmuk dan juga ayat tunggal, berhemat untuk bercuti. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 ayat majmuk dan ayat tunggal dengan betul. Okey, apakah tajuk kita hari ini, iaitu berhemat untuk bercuti. Jadi percutian adalah satu cara yang paling berkesanlah untuk kita secara ringkasnya melepaskan stres ke, ataupun kita nak merasai suasana ataupun keadaan di sesuatu tempat yang lain berbeza daripada tempat yang kita ada. Okey, suasana dia semestinya berbezalah. Zara berbual-bual dengan Lian. Mereka berbual-bual tentang gambar yang diambil semasa mengunjungi pelancongan dan percutian di Sabah. Itu karnival, pelancongan dan juga percutian di Sabah. Okey, keadaannya seperti demikianlah. Karnival pelancongan merupakan satu pameran di mana ianya memberikan galakan kepada masyarakat supaya dapat melawat tempat-tempat menarik yang ada di Malaysia ataupun di tempat yang lain untuk mencambahkan ataupun meningkatkan ekonomi pada sesuatu tempat yang tersebutlah. Kerana bila kita melancong ke tempat yang lain, kita akan menyalurkan kewangan kita lah kepada kawasan ataupun komuniti di kawasan tersebut. Bila kita melihat kepada rajah tersebut, merupakan kita nampaklah banyak gerai-gerai ataupun banyak pameran-pameran yang dibuka di situlah. Jadi kalau kamu dapat lihat, itu merupakan ayat tunggal. Okey, contohnya gembira karnival. Okey, saya berasa sangat gembira saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Itu merupakan ayat tunggal. Jom kita kenali apakah perbezaan di antara ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Apakah ayat majmuk? Ayat majmuk ialah terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal. Selalunya dalam kebanyakan keadaan ini akan digabungkan menggunakan kata hubung seperti apa dan serta manakala, untuk, tetapi, atau sambil, supaya dan juga banyak lagi kata hubung dan kata sendi yang lain. Kita lihat secara ringkas contoh ayat majmuk. Okey, ayat tunggal ni apa? Adam sedang menonton televisyen, Kamil sedang membaca buku cerita, melakukan perkara yang berbezalah. Jadi ayat majmuk yang kita boleh gabungkan ialah Adam sedang menonton televisyen, manakala Kamil sedang membaca buku cerita. Okey, itu adalah ayat majmuk digabungkan menggunakan kata hubung manakala. Okey, di bawah ni pula, Adam belajar di sekolah kebangsaan Lembah Jaya, Kamil belajar di sekolah kebangsaan Lembah Jaya. Jadi berlakunya perulangan dekat situ. Jadi kita nak murnikan ayat kita, misalnya menggunakan kata hubung dan. Adam dan Kamil belajar di sekolah kebangsaan Lembah Jaya membawa maksud yang sama. Adam seorang murid yang pintar, Adam seorang murid yang nakal. Orang yang sama tapi mempunyai sifat yang berbeza. Jadi kita boleh gabungkan. Jadi kita boleh jadikan dia ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung tetapi. Adam seorang murid yang pintar tetapi nakal. Ayat tunggal pula. Ayat tunggal, kamu hendak minum teh, kamu hendak minum kopi. Ayat majmuknya digabungkan dengan atau. Kamu hendak minum teh atau kopi. Itu soalan kita terhadap orang lain. Kita kembali semula kepada rajah yang kedua. Okey, terdapatnya perkataan memalu dan juga bertepuk. Okey, ada orang memalu gong dan juga ada orang bertepuk tangan. Okey, Encik Ramli memalu gong sebanyak 3 kali. Titik. Okey, ayat yang kedua, tetamu bertepuk tangan semasa perasmian. Okey, itu boleh kamu jadikan ia ayat tunggal. Situasi ataupun rajah yang ketiga, kita lihat ramai orang yang mengunjungi karnival tersebutlah. Ramai pengunjung yang datang. Suasana menjadi riuh rendah. Okey, suasana menjadi hingar. Okey, orang terlalu ramai kan. Jadi ayat majmuk yang boleh kamu gabungkan di antara kedua ayat tunggal ini ialah ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi riuh rendah. Okey, menggunakan kata hubung
hingga. Situasi ataupun rajah yang keempat, kami mendapat hadiah. Kami mendengar penerangan jurujual. Okey, menggunakan kata hubung setelah. Kami mendapat hadiah setelah mendengar penerangan daripada jurujual. Okey, titik. Situasi yang kelima pula ialah ayat majmuk yang ditukarkan kepada ayat tunggal. Okey, saya berasa sangat teruja ketika menaiki kapal terbang ke Sabah. Ayat tunggal, saya berasa sangat teruja, titik satu. Ayat yang kedua pula, saya menaiki kapal terbang ke Sabah. Situasi yang terakhir ialah kami tinggal di inap desa Kundasang supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Ayat tunggal ni kita jadikan dia ayat tunggal menjadi dua ayat. Kami tinggal di inap desa Kundasang. Ayat yang kedua, kami ingin menjimatkan perbelanjaan. Okey, itu merupakan ayat tunggal yang telah dipisahkanlah. Sebagai rumusan terhadap pembelajaran kita, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan juga satu predikat, manakala ayat majmuk ialah terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kamu memperoleh manfaat ataupun daripada penerangan yang telah diberikan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.